السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini kita sambung lagi bacaan kitab Mafatihul Barakat wal Khairat fi Dha'il Kitabi was Sunnah. Kunci-kunci segala keberkatan dan kebaikan berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita dah baca hari itu berkenaan dengan keberkatan keimanan. Maksudnya perkara-perkara yang berkaitan dengan keberkatan dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sampai kepada hadis di sini, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u dhalika ila qalbin muqinin illa ghafarallahu laha. Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia kata, sabda Rasulullah SAW, tidak ada jiwa yang mati. Ma min nafsin tamut. Tidak ada, di sini dia kata, jiwa yang mati, sini, okay? Wahia tashhadu, sedang dia menyaksikan ataupun mempersaksikan alla ilaha illallah, bahawa tiada yang layak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. Wa anni rasulullah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jadi perkataan ataupun ucapan yang diucapkan itu, yarji'u, kembali, dhalika, demikian itu, ila qalbin muqinin. Maksudnya ucapan dia dalam keadaan hati dia yang benar-benar yakin. Yakin, tak ada sebarang keraguan. Apa dia dapat hasilnya? Jadi perkataan itu, ucapan itu, maka kecuali ghafarallahu la, Allah akan mengampunkan baginya. Maknanya tidak ada bagi dia melainkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini kita lihat isyarat dalam hadis ini tentang ghufran az-zunub, pengampunan dosa. Jadi antara perkara yang terbesar yang dihajati oleh setiap muslim dan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pengampunan dosa. Kerana tanpa pengampunan dosa, kita tak akan dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini cerita mana ada pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, nak cerita bahawa isyarat bahawa kita ni sentiasa melakukan dosa. Hamba sentiasa melakukan kesalahan, dosa, maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Cumanya beza dia sikit atau banyak dosa tersebut, besar atau kecil dosa tersebut, itu beza dia. Tapi yang pentingnya kita yang makhluk manusia yang tidak maksum, kecuali para anbiya, mereka adalah makhluk yang Allah Ta'ala pelihara mereka daripada dosa, dan dosa mereka telah terampunkan. Adapun kita ni berdosa, dan bila kita berdosa kita berhajat pada pengampunan. Dan sebagaimana kita maklum, Allah itu Maha Pengampun. Jadi bila Allah Maha Pengampun, kita di waktu itu kita berada pada pada sudut ar-raja'u, sudut mengharap. Berada dalam keadaan harapan yang benar-benar bahawa kita ni telah melakukan dosa dan kita beristighfar dan kita harap Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita, dan kita tahu Allah itu Maha Pengampun. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang sifat keampunan dia, sehingga ada surah dalam Al-Quran yang dipanggil sebagai surah Ghafir. Dan iaitu siapa yang Ghafir tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamim, tanzilul kitab minallahil azizil alim, ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi, syadidil iqabi, dhit tawli, la ilaha illahu, ilaihil masir. Ayat kedua daripada surah Ghafir, ataupun dalam nama lain selain daripada surah Ghafir, nama dia surah Mu'min.
orang yang beriman, yang percaya. Dan kita tengok ada disebut dalam mushaf tu surah Ghafir, Tuhan yang pengampun. Hamim, ya. Hanya Allah yang mengetahui makna dia. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Penurunan Alkitab ini, iaitu Al-Quran ini, daripada Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Al-Aziz maha perkasa, Al-Alim lagi maha mengetahui. Ghafiriz zambi. Siapakah dia Al-Aziz, Al-Alim itu? Kan? Sifat dia Ghafir, yang mengampunkan bagi dosa. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi, yang menerima taubat. Yang menerima taubat. Di situ Allah Ta'ala sebutkan Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Maknanya daripada sudut raja, sudut pengharapan pada diri hamba itu, di seberang sana ada sudut al-khawfu, sudut ketakutan kita, sudut kebimbangan kita tentang dosa-dosa yang kita lakukan ini akan bakal menggelincirkan kita ke dalam jurang api neraka. Wal'ayazubillah. Jadi maknanya ini nak cerita kita besarnya kalimah ini, Ghafir ini, illa ghafarallahu laha, melainkan Allah akan ampunkan baginya, bagi jiwa tadi, bagi seseorang tadi yang melakukan dosa. Kerana sya'nuz zunub, maksudnya kedudukan dosa itu benda yang tidak boleh kita pandang remeh, tidak boleh kita pandang mudah, kan? Kerana dosa itu dia akan mencelakakan, dosa itu dia akan membinasakan, kan? Jadi maknanya begitu. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengambil tindakan ke atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ini dibimbangi, kan? Kerana Allah tidak menyedarkan kita. Jadi, dan kita pun tak takut kena tindakan daripada Allah Ta'ala dengan sebab dosa yang kita lakukan. Sebab itu kita selalu dinasihati supaya berhati-hati dengan dosa. Bila kita dah buat dosa, kita kena istighfar. Jangan jadi sebagian orang, dia menganggap bahawa alah, aku buat dosa ni tak kena apa pun, tak kena siksa apa pun, buat ni Tuhan tak balas apa pun. Jangan jadi macam tu. Ini sebagaimana kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia kata sebagai orang menganggap macam ni, idza lam yaghbar ha'itun fil wuqu'i falaysa ba'da al-wuqu'i ghubaru. Ya. Sebagai orang dia kata, tak apalah, aku dah buat dosa. Idza lam yaghbar ha'itun bil wuqu'i. Apabila tembok itu tidak berdebu dengan tak ada debu, dengan sebab debu-debu berlalunya masa dan zaman tadi, tengok tak lekat debu pun di tembok ini, maka nanti besok pun macam tu jugalah, debu tak pasti. Kalau hari ni debu tak lekat di tembok ni, besok pun pasti tak akan lekat juga debu di tembok ini. Maksudnya kalau aku buat dosa hari ni pun tak kena apa-apa balasan pun, maka besok pun macam tu jugalah, kalau aku buat dosa tak akan kena balasan apa pun. Jangan jadi macam tu, tak boleh. Jadi maknanya gitu, kan? Jadi ini kita hadis ini daripada Nabi SAW menjelaskan kepada kita supaya kita berada dalam sudut sudut ar-raja'u, sudut pengharapan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahawa Allah ampunkan dosa kita. Ya? Jadi maknanya kita, alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di bulan yang kita kata bulan yang mulia ini, bulan yang mulia ini yang Allah telah tetapkan sebagai satu kemuliaan untuk kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disediakan segala bentuk kebaikan, bentuk keberkatan pada bulan ini. Dan kita telah melepasi separuh masa yang pertama daripada bulan ini, kan? Dan kita berada di separuh masa yang kedua pada bulan ini, dan dia bakal berakhir. Bulan ini bakal berakhir. Jadi maknanya kita ambillah kesempatan, peluang yang Allah sediakan untuk kita ini, dan sebelum berakhirnya bulan ini ataupun sebelum berakhirnya umur kita. Kita tak tahu bila nak berakhir umur kita, besok ataupun bila, kita tak tahu. Kan? Jadi kita ambil kesempatan ini supaya dapat ghufranul dzunub, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya kalau kita sebut, kita mati dalam keadaan kita boleh mengucap dua kalimah syahadah ini, kan?
dengan penuh keyakinan ucapan kita tanpa ada sebarang keraguan, maka Allah akan ampunkan dosa kita. Ini dari sudut harap, raja'u. Adapun di sudut khauf, takut tadi maknanya kan, sudut kebimbangan kita, ya, kita takut bimbang bahawa dosa ini akan membinasakan kita. Tapi kita tahu Allah itu Maha Pengampun. Tetapi adakah permohonan ampun kita itu valid di sisi Allah Ta'ala? Permohonan ampun kita itu sah di sisi Allah Ta'ala. Sebab untuk mendapat keampunan itu, kan, dia kena ada syarat dia. Syarat dia maknanya kita meninggalkan dosa yang kita buat tadi, tinggalkan dia dosa itu. Kemudian, apa lagi? Maknanya menyesal, meninggalkan, menyesal. Kemudian berazam untuk tidak mengulanginya, mencabut daripada diri kita dosa tersebut. Itu baru akan dapat, itu adalah syarat untuk mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda ni sangat penting. Jangan kita pandang ringan, jangan kita pandang remeh. Itu keampunan daripada Allah Ta'ala. Dan bila kita ada rasa takut, kita rasa gembira, rasa apa, harap yang amat sangat, di sana kita kena ada juga rasa takut-takut, bimbang-bimbang. Kalau cara kita mohon ampun ni tak betul, kan? Tiada pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah azza wa jalla, ni, ya, man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Dalam Quran Allah telah sebut kan? Allah sebut surah apa? Surah Ghafir juga kan? Surah Al-Qasas. Saya confuse dari dua surah tu. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza alladhina 'amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Kan? Jadi ini dalam surah Al-Qasas Allah sebut ni. Man jaa bil hasanah, barang siapa yang melakukan dengan satu kebaikan, falahu 10 amsalha, dia akan dapat 10 kali ganda. Kan? Dan barang siapa yang melakukan dosa, maka tidak akan dibalasi dosa itu melainkan satu sama satu sahaja. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi pengampunnya, sifat rahim Allah Ta'ala tadi, sifat ghafur Allah. Ya. Jadi ni hadis kursi, apa yang disebut oleh Nabi SAW ni adalah hadis kursi, ya kan? Tapi diisyaratkan juga dalam Al-Quran, ya kan? Dalam surah, sebut surah apa ya? Surah Al-Qasas ataupun surah Ghafir tadi. Jadi saya cuba tengok ya sekejap. Kita share. Ya. Kemudian surah Al-An'am pun ada. Ya. Dalam surah Al-An'am ayat 160. Okey, ada. Allah sebut man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Ini dalam surah Al-An'am. Nanti di belakang pun ada juga ayat yang serupa mana dia. Ya, barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka bagi dia 10 kali ganda. Dan barang siapa melakukan satu dosa, maka tidak dibalas dosa dia melainkan sama dengan dosa yang dibuat. Di satu dibalas satu, dan mereka tidak akan dizalimi. Kemudian dalam surah lain ada disebut di sini, yang saya ingat, cumanya saya jadi keliru antara surah Al-Qasas atau surah Ghafir. Falahu 10 man jaa bisayyi'ati wa man jaa, ya, surah Al-Qasas, ya, surah Al-Qasas.
ayat 84. Surah Al-Qasas ayat 84. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha. Oh, cumanya di sini. Saya salah tu. Khairun minha yang tadi asyru amsalihah surah Al-An'am tadi kan. Ayat 160. Ini ayat 84 surah Ghafir, surah Al-Qasas. Allah kata, Man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha. Mana siapa yang membuat satu kebaikan maka baginya lebih baik daripadanya. Di sini Allah tak jelaskan berapa bilangan kebaikan itu, gandaan dia. Ya? Tengok Al-Quran ni saling menafsirkan antara satu dengan yang lain. Tiba-tiba ayat ni telah ditafsirkan dalam surah Al-Anfal tadi. Surah Al-An'am tadi kan. Ayat 90 tadi. Maknanya falahu khairun minha, maka di sini baginya lebih baik daripada apa yang dia buat tadi kan. Wa man jaa'a bisayyi'ati, dan siapa yang melakukan satu dosa, fala yujza, maka tidak dibalasi, allazina 'amilus sayyi'at, orang-orang yang melakukan dosa-dosa, illa ma kanu ya'malun, melainkan mengikut apa yang mereka telah kerjakan. Ya kan? Jadi jelas pada kita ni kan. Jadi maknanya okey. Yang tadi surah Al-An'am kan ayat 90. Kemudian dalam surah An-Naml, surah ayat 90. Surah An-Naml, wa man jaa'a bi sayyi'ati fakubita wujuhum fi an-nar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidak dibalasi adakah tidak dibalasi kamu ini melainkan dengan apa yang kamu kerjakan. Dalam surah Al-Qasas tadi jelas lagi lah. Yang paling jelas lagi dalam surah Al-An'am ayat 160 tadi. Itu diceritakan kan. Baik. Wa man jaa'a bi sayyi'ati, Allah Taala kata dalam hadis kursi, yaqulu Allah Azza wa Jalla dalam hadis kursi, kata Allah, man jaa'a bil hasanah, barang siapa melakukan kebaikan maka baginya 10 kali ganda, wa azyadu. Nampak tak? Dalam Quran tadi tak sebut perkataan ni. Perkataan wa azyadu ni. Dan lagi lebih. Ya? Maknanya dalam Quran Allah sebut falahu asyru amsalihah, dalam surah Al-An'am tadi ayat 160, baginya 10 kali ganda. Tapi dalam di sini Allah Taala kata Allah tambah lagi pula. Masya-Allah. Kan? Itulah dia kelebihan kurniaan Allah Ta'ala dan maha kayanya Allah Ta'ala, maha lemah lembutnya Allah Ta'ala, maha khabirnya Allah Ta'ala tadi kepada para hamba. Kemudian Allah kata lagi, wa man jaa'a bisayyi'ati, barang siapa yang melakukan dengan satu dosa. As-sayyi'ah ni maknanya satu. Dan perkataan mufrad. Ni. Itu singular dia. As-sayyi'ah. Okey? Fajaza'uhu, maka balasannya sayyi'atun misluha. Ayat. Maknanya satu dosa sepertinya. Sayyi'atu misliha. Maka dia akan dapat satu dosa juga, tak ada tambah. Sama ya. Buat satu, dapat satu. Maksudnya satu kali dengan satu. Satu lah jawabannya. Au aghfiru, ataupun aku ampunkan dia. Maksud dia, aku tak kira. Kata Allah. Ataupun aku tak kira. Allah Ta'ala abaikan. Begitu. Aghfiru, Allah ampunkan, yang Allah abaikan. Yang banyaklah Allah abaikan dosa hamba dia tadi kan. Wa man taqarraba, dan barang siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku, minni, daripada aku, shibran, sejengkal. Taqarrabtu minhu zira'an, aku akan dekatkan diriku kepadanya, zira'an, sehasta. Maknanya kita buat amalan sikit, pahala ni berganda-ganda banyaknya. Buat amalan tak banyak pun, tapi pahala ni banyak Tuhan bagi kan. Bunuh cicak dapat 100,000 pahala je lah. Sekali bunuh dapat 100,000. 2 kali pukul, kurang lagi pahala dia. 2 kali, 3 kali, kurang lagi pahala dia. 4 kali, kurang lagi pahala. Kali pertama tu bunuh cicak dapat 100,000.
1,000 pahala ni macam mana? Bukan 1,000 ringgit. Kalau 1,000 ringgit tu pun kita melompat dah kan kalau dapat. Jadi Allah kata lagi, wa man taqarraba minni zira'an, barang siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku sehasta zira' tadi. Taqarrabtu minhu ba'an, aku akan dekatkan diriku kepada dia dengan sedepah. Kita buat sikit Allah bagi banyak, buat sikit Allah bagi banyak. Itu maksud dia. Waman atani yamshi, barang siapa yang mendatangiku dalam keadaan dia berjalan, kan, lambat, ya kan, buat ibadat lambat, ya. Ataitu harwalatan, aku datang kepada dalam keadaan berlari, ya kan. Kita ni buat maknanya buat tapi lambat, kan, gitu. Tapi Allah tetap akan perhatikan, Allah tetap akan terima apa yang kita buat. Kalau ikut syarat lah, nak terima apa yang kita buat di sisi Allah Ta'ala ni kena ada syarat. Bukan terima macam tu bulat-bulat je. Apa dia syarat dia? Syarat pertama, apa dia? Ya kan? Islam lah. Syarat pertama adalah Islam. Syarat kedua, apa dia? Ikhlas. Kan? Syarat pertama adalah Islam, syarat kedua adalah ikhlas. Syarat ketiga apa dia? Kan? Apa lagi? Mutaba'ah. Syarat ketiga mutaba'atu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikut cara Rasul dalam melakukan ibadah tadi. Itu dia. Barulah imanan kita terima dari Allah Ta'ala. Kalau tak ikut cara Rasul itu dipanggil dia bid'ah. Dalam agama tadi maka bid'ah itu tertolak lah. Jadi pada buat hari ni lah kan. Zikir melompat-lompat, zikir menari dan sebagainya. Ini cara ibadat yang menyalahi ajaran cara Nabi SAW. Bila tanya dia pun pasal buat macam ni, dia berkata daripada kita macam kita jogging lah. Kita zikir ketika jogging, kita boleh tak? Boleh tak zikir ketika jogging? Kita jawab, memanglah boleh ketika jogging, ketika bawa kereta, ketika masak, kan? Boleh je zikir. Itu takkan tak boleh ketika kami nak menari sambil zikir, kan tak boleh nak melompat. Kan macam katak kan? Katak, selompat katak tu. Takkan tak boleh. Jadi begitu. Itu hujah dia bah. Kan? Maknanya kita kata, kenapa mesti kamu melompat ketika berzikir? Supaya kami bertambah khusyuk. Itu alasan yang tak boleh diterima dalam agama. Cara ibadat macam tu, ibadat zikir macam biasa. Kenapa nak melompat? Melompat lah, tinggi yang melompat zikir tadi. Itu dia. Dia yang terikat ni kan. Baik. وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً. Barang siapa yang datang bertemu aku dengan membawa sepenuh bumi dosa, buat dosa banyak. Tapi la yusyriku bi syai'an, tapi dia tidak sekutukan aku dengan sesuatu pun, dia tak melakukan kesyirikan, tapi dia ni ahli maksiat, pendosa. Laqituhu bimithliha maghfiratan. Aku akan menemuinya dengan sepenuh bumi juga pengampunan. Jadi bila kita faham ni, habis tu buat dosa tak masuk neraka, Allah Ta'ala akan datangkan pengampunan kepada kita sepenuh bumi juga, boleh buat dosa sewenang-wenang. Tak, bukan maksud gitu. Bila Allah sebut kata di sini, aku akan datang sepenuh bumi juga, membawa sepenuh bumi juga dengan pengampunan, tidak semestinya kawan tadi dimasukkan dalam syurga tu. Ya, barangkali dia akan berada berabad-abad, beberapa lama dalam neraka, tapi dia akan dapat pengampunan daripada Allah Ta'ala juga kerana dia tidak melakukan syirik. Tapi cerita masuk neraka tu masuk juga. Cumanya, siapa yang nak masuk neraka, siapa yang tak masuk neraka daripada ahli maksiat ni, ini kembali kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu kelebihan, kurniaan dia kepada siapa yang dia nak bagi. Dia bagilah. Contohnya Allah bagi pada si fulan pelepasan daripada neraka walaupun dia banyak dosa. Macam wanita pelacur Bani Israel tu kan, yang bagi minum anjing tu, yang kehausan, kan, dia selamat. Bukan semua orang bagi minum anjing selamat daripada ahli maksiat. Begitu. Dia hanya certain orang ataupun sebagian orang saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Dia kembali kepada
iradah, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia nak ampun, suka dia lah, hak dia, kan? La yus'alu amma yaf'alu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak disoal tentang apa yang dia buat, apa yang dia nak buat, tak disoal. Di akhirat nanti tak boleh, hai Tuhan, kenapa kasih fulan tu boleh masuk syurga je sedangkan dosa dia bertimbun-timbun? Dia tak menyekutukan kau, dia boleh masuk syurga macam tu saja, tak masuk neraka dah. Ya Allah, tapi kenapa si fulan orang ni pula dia buat dosa sikit tak banyak mana pun tapi dia masuk neraka juga? Tak, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita kena ada rasa takut, al-khauf. Orang beriman dia kena di antara khauf dan ar-raja, takut dan harap. Kena ada dua sifat ni dalam diri kita. Kena ada dua penimbang ini dalam diri kita. Kalau tak ada dua penimbang diri ini, memang tak stabil lah. Tak stabil kita tadi. Iman kita tak stabil. Jadi bila iman tak stabil, bahaya. Ada satu ya, macam puak Murji'ah, dia pun hanya ada harap, dia takut tak ada. Alah, kita buat dosa macam tu, kita tahu Tuhan pengampun kan. Macam ada seorang peguam tu kan, yang pakai tudung katanya, tapi dia cakap kau kufur kan. Dia nak argue dengan Allah Ta'ala, nak lawan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Kenapa Allah masukkan anak dalam neraka? Kenapa Allah masukkan orang tak pakai tudung dalam neraka dan sebagainya. Ini kan dengan sebab kejahilan dia sendirilah. Kan? Dia jahil, dia memudaratkan dirinya dengan kejahilan, dia tak nak belajar. Dia ingat, dia kata dia dah jadi peguam, orang yang bijak, yang boleh bercakap, yang pintar bercakap, banyak membaca dan sebagainya. Tapi dia dalam agama dia begitu jahil, yang mana kejahilan itu tidak memudaratkan melainkan dirinya, dan dibimbangnya juga akan memudaratkan orang lain dengan kejahilan dia. Jadi pakainya tudung itu tak ada makna apa-apa lah kalau dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa dia kata? Dia kata tengok Nabi SAW kan, pergi ke Gua Hira, menyendiri beribadah meninggalkan isteri dia tanpa nafkah. Jadi saya tak setuju perkara tersebut, dia kata. Ini kata-kata kufur yang keluar daripada mulut dia. Ini bahaya. Kan? Tapi dia yang memudaratkan diri dia dengan kejahilannya. Bahaya jahil ni. Ini dipanggil dalam kategori jahil murakab lah. Kerana dia berasa dia pandai tapi dia bodoh sebenarnya. Dia ingat dia peguam tu dia pandai. Gitu. Walaupun dia dalam kita kata pembacaan dia, fakta dia boleh ingat dengan tepat betul dan sebagainya. Tapi dalam bab agama dia miskin. Dia bodoh. Gitu. Baik ya. Ini nak cerita tentang isyarat kepada maghfirah tadi. Dia datang menemui Allah Ta'ala dalam keadaan dia tak menyekutukan Allah Ta'ala, dia pasti akan dapat keampunan. Tetapi keampunan itu sesuatu yang kita tak boleh nak fikir sama ada dia masuk neraka dulu ataupun dia tak akan masuk neraka dah. Itu kembali kepada kehendak Allah Ta'ala. Sebab itu akidah ahli sunnah wal jamaah, kita berpegang bahawa ahlul kabair, pelaku dosa-dosa besar, pelaku dosa-dosa besar yang mereka itu mati tanpa sebab bertaubat, mana daripada kalangan kaum muslimin, amruhum ilallah, urusan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya'a ghafara lahum, kalau Allah menghendaki, Allah ampunkan bagi mereka dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Wa insya'a azabahum, kalau Allah menghendaki, Allah akan menyiksa mereka bi'adlihi, dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kepada kehendak Allah. Itu dia. Baik, hadis seterusnya, wa an Anas, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis kursi lagi, hadis kursi, ya ibna Adam, hai anak Adam, ya ibna Adam, innaka ma da'utani, sungguhnya tidaklah engkau menyeruku. Da'utani, dakwah, dia ambil daripada perkataan dakwah, yang mana kata dasar dia da'a. Mana da'a ni adalah menyeru. Bagaimana kita menyeru? Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur. Okay? Jadi tidaklah engkau menyeruku, Allah kata. Seru Allah, ya Allah,
kan? Kita menyeru yang maha dekat, yang maha mendengar, yang maha melihat. Nah ni. Warajautani, dan engkau mengharapkan aku. Tidaklah engkau menyeru aku dan engkau mengharapkan aku, Allah kata, dan kita harapkan keampunan daripada Allah Ta'ala dengan penuh kekhusyukan tadi kita minta kan. Gitu. Di mananya di situ kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau kami, kepada engkau kami beribadah dan kepada engkau kami mohon pertolongan. Jadi gitu. Jadi kita dalam tu ada perkataan raja, ada sudut makna raja iaitu makna harapan. Selama mana engkau menyeru aku dan engkau mengharapkan aku, Allah kata ghafartu laka, aku akan ampunkan untuk kau, Allah kata. Ini bila Allah sebut isyarat pengampunan ni maknanya kita ni semua orang dah dosa. Ustaz ke nak murid ke siapa ke semua dah dosa. Ya? Kecuali yang maksud para anbiya alaihi wasallam. Ala ma kana fika, aku akan ampunkan di atas dosa yang ada padamu. Allah kata. Tapi syarat tadi apa dia? Kau seru aku dengan penuh khusyuk dan penuh harap. Takut dan harap. Ya? Allah kata, aku akan ampunkan dosamu wala ubali, dan aku tidak peduli, kata Allah. Aku akan ampunkan dosamu, aku tak peduli. Sebab Allah Ta'ala dia berkuasa, dia maha berkuasa. Apa saja dia nak buat, dia buatlah. Apa dia peduli dengan hamba-hamba dia? Kan? Kita nak ke kita tak nak ke, Allah nak buat, dia buat lah. Gitu. Dia buat di atas segala hikmah yang dia maha mengetahui tadi. Yang dia telah tetapkan hikmah tersebut lah. Ya ibn Adam, habis dah yang tu. Allah kata, hai anak Adam, innaka law balagat dunubuka. Dia. Sungguhnya engkau, law balagat dunubuka, kalaulah sampai dosa-dosa engkau ananas samai, ke mana? Ke langit, ke atas langit. Ananas sama ni maksudnya di atas langit. Dosa engkau sampai ke atas langit, Allah kata. Thumma astaghfartani, kemudian engkau mohon ampun kepada aku. Ghafartu laka. Itu dia. Ni ya. Istaghfartani ni, engkau mohon ampun kepada aku. Tuntut ampun. Istaghfara, yastaghfiru, istighfar. Astaghfirullah. 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 Aku mohon ampun kepada Allah. Yang disunnahkan bagi kita untuk mengucapkan setiap kali lepas kita salam kan, dalam solat kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. 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 Itu maknanya kalimah mohon keampunan. Jadi bila engkau dah buat dosa banyak tadi, kita buat ibadat pun kita beristighfar pada Allah Ta'ala, kan? Selepas kita buat ibadat terbesar tu iaitu solat rukun Islam yang pertama selepas mengucap 2 kalimah syahadah. Terus istighfar. Kenapa? Yalah dalam solat kita ni ada kekurangan, ada tidak khusyuk dan sebagainya. Kita istighfar kepada Allah Ta'ala tadi. Dan selepas ibadah pun istighfar, selepas dosa lagi lah. Dan sentiasa kita kena beristighfar kepada Allah. Jadi bila engkau mohon ampun pada aku, ghafartu laka, aku pasti akan ampunkan bagimu. Ya. Allah kata pasti aku akan ampunkan bagimu. Syarat kau minta. Wala ubali, dan aku tak peduli. Allah kata aku tak peduli. Aku akan ampunkan. Ya ibn Adam, hai anak Adam, innaka law laqitani biqurabil ardi khataya, kalaulah engkau bertemu dengan aku dengan sepenuh bumi dosa, ya, biqurabil ardi khataya, kau jumpa aku bawa sepenuh bumi dosa, thumma laqitani, kemudian kau bertemu dengan aku di akhirat nanti, la tusyriku bi syai'an, kau tidak menyekutukan aku dengan suatu pun. Maksudnya engkau hanya mengesahkan aku dalam ibadah tadi. Ya, tidak ada kesyirikan. Karena kesyirikan itu habislah. Kan? Walaupun sedikit kesyirikan itu, kan? Sekali ke, tapi dia syirik dengan Allah Ta'ala,
maka kekal dalam neraka jahanam lah, syirik besar ni. Dengan tidak ada syirik dan berdosa, la ataituka biqurabiha maghfiratan, aku akan datang juga di akhirat nanti jumpa dengan kau dengan membawa sepenuh bumi pengampunan. Ini apa dia? Ini hasil daripada keberkatan iman, keberkatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tak beriman, maka tak dapatlah benda ni. Kan? Orang tak beriman, buat jahat ke buat baik ke sama. Kan? Jadi maknanya dia punya equal, dia masuk neraka jahanam juga lah. Neraka jahanam. Buat baik ke, buat jahat ke, buat baik pada apa ke, kan? Tak mencuri ke, hormat jiran ke, tetap masuk ke dalam neraka jahanam. Cumanya dalam neraka itu darakat lah maksud dia kan. Jahat tu paling jahat tu bawah kali, lepas tu ada juga lapisan atas kan, lapisan atas sekali, ada juga yang dipakaikan kasut daripada neraka tadi, maka menggelegak otaknya. Tapi itulah dia selama-lamanya kan. Wal-'iyadzu billahi ta'ala. Baik. Seterusnya kata musannif di sini, al-mu'minuna syufa'a'u fid dunya wal akhirah. Tengok sini. Orang-orang beriman, syufa'a'u adalah pemberi syafaat. Jadi nak beri syafaat ni dengan izin siapa? Man dzal yashfa'u indahu illa biiznih lah. Tidak ada yang dapat memberi syafaat melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian satu lagi, illa liman irtada. Tidak boleh bagi syafaat itu melainkan untuk orang yang Allah Ta'ala rida. Jadi keredaan Allah Ta'ala ni sama ada, kena ada kepada orang yang nak beri syafaat dan kena ada pada orang yang nak diberi syafaat. Jadi kena ada daripada dua-dua pihak. Allah reda orang tadi untuk beri syafaat, maka dia boleh beri syafaat. Tapi Allah juga reda kepada terhadap orang yang nak diberi syafaat. Kalau Allah tak reda pada orang yang nak diberi syafaat tu, maka tak boleh bagi syafaat. Jadi syafaat orang-orang beriman adalah untuk orang-orang beriman. Ya kan? Itu dia. Sebab Allah reda untuk diberi syafaat kepada orang-orang yang maknanya dia reda, diberi izin. Mana diberi izin untuk memberi syafaat kepada orang yang Allah Ta'ala reda. Itu man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapakah yang boleh memberi syafaat di sisi Allah Ta'ala melainkan dengan izin dia. Gitu. Jadi orang-orang beriman adalah pemberi syafaat di dunia dan juga di akhirat. Wahum, dan mereka as'adun nasi. As'ad ni maksudnya isim tafdil di atas wazan afdal. Mereka adalah yang paling bahagia daripada manusia semuanya. Daripada segala manusia yang paling bahagia adalah mereka yang akan mendapat syafaat. Bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu dengan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak bagi syafaat, tak ada lah. Begitu. Orang beriman, mereka adalah yang paling bahagia di akhirat nanti. Yang kita dah tahu kan, orang mukmin ni maknanya lain daripada orang Muslim. Muslim ni maknanya dia darjat bawah lah. Lepas tu mukmin, lepas tu muhsin kan. Itu dia. Yang tertingginya maqam ihsan lah, itu yang tertinggi. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Okey. Jadi hadis an Abdullah bin Abbas annahu mata ibnun lahu biqadid atau bi'asafan فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس قال فخرجت فإذا الناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال تقول هم 40؟ قال نعم. قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa telah matilah anak lelaki dia. Anak lelaki Ibn Abbas meninggal dunia di Qadid. Qadid nama tempat lah.
atau di Asafan, nama tempat juga. Syah ni siapa? Syah Rawi lah ni. Rawi ni Syah ragu. Sama ada tempat itu di Qadid ataupun tempat itu di Asafan. Maka kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kepada pembantu dia lah, kan? Kepada budak dia, ya Quraib, hai Quraib, unzur, lihatlah. Majtama'an lahu minan nas. Kamu pergi lihat, tengok berapa ramai orang yang berkumpul untuk solat jenazah dia. Tengok ada ramai mana lah orang tu yang nak solat ni. Qala, kan? Kata Quraib, fa kharajtu, maka aku pun keluarlah kita tengok siapa yang nak solat ni, berapa orang ada. Fa idza nasun, maka tiba-tiba ramai orang yang dah berhimpun. Qad ijtama'u, mereka telah berhimpun lahu untuk solat jenazah. Jenazah anak Abdullah bin Abbas ni radhiyallahu anhu. Maka aku pun kembalilah. Aku masuk balik cerita dekat dia, fa akhbartu, aku pun bagi tahu dekat dia, akhbartu, aku berkhabarkan kepada Ibn Abbas sekian jumlah orang yang datang untuk solat jenazah. Maka Ibn Abbas kata, engkau kata mereka itu 40 orang? Dia kata lebih kurang 40 ya. Mereka itu 40 berjumlah 40 orang. Maka kata Ibn Abbas, ya, naam, okey. Naam ni ya, okey lah, begitulah. Qala kata Ibn Abbas, Qala Quraib lah, naam. Quraib kata, ya, 40 orang. Qala Ibn Abbas, akhrijuhu, keluarkan jenazah dia. Keluarkan. Maka semuanya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang lelaki Muslim yang meninggal dunia, kan? Lalu disolatkan ke atas jenazahnya oleh 40 orang lelaki yang mereka itu ahli tauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun, melainkan Allah akan terima doa mereka. Allah akan beri kepada mereka syafaat tadi, doa. Allah akan terima doa mereka tadi untuk jenazah itu. Sebab tu kita ni, kan, maknanya sentiasalah kita ni berkawan dengan orang yang soleh, dengan ahli tauhid, kan? Jadi itu kelebihan kita yang datang belajar, yang ikut kelas-kelas sunnah ni, kan. Ini kelebihan insya-Allah orang yang mulazamah, yang melazimi kelas-kelas sunnah ni, kan. Nanti kalau sampai masa dia meninggal dunia, insya-Allah kawan kan akan sebarkan maklumat, kan. Okey, kawan kita, seorang kawan kita telah meninggal dunia. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha. Jadi diharap sahabat-sahabat kita yang berkesempatan, yang berkelebihan dapatlah datang untuk melaksanakan solat jenazah ke atas sahabat kita ini. Jadi kita pun yang ada perasaan sayang kat kawan kita, perasaan kasihan pada kawan kita, kan. Jadi pun kita datanglah untuk bersolat kat atas jenazah dia. Jadi ramai yang datang ni, biarlah kita faham orang yang belajar sunnah adalah orang yang belajar akidah ni, adalah orang yang berada di atas sunnah yang sahih, di atas manhaj yang benar, di atas akidah yang benar. Dan tentulah kita tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Maka kita solatkan di atas jenazah dia dan kita doakan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waqrim nuzulaha ووسع مدخلها وصلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارفع درجته في المهديين اللهم. Doa, ya. Jadi Allah akan terima doa kita. Kerana kita ahli tauhid. Doa kita untuk sahabat kita tadi, kan. Jadi itu penting. Jadi maknanya kita datang belajar, kita ikuti kelas-kelas akidah, kelas-kelas sunnah tadi, bukan saya saja. Kita dapat berkenalan sama kita, kan. Jadi dalam masa 4 tahun ni kita berada dalam era pandemik sekarang ni, kan. Jadi kita tak berkenalan lah. Jadi kalau kita pergi kelas, hatta ustaz pun boleh kenal. Makcik ni datang, kan. Jadi kita kenal, kita ada yang meninggal di kalangan kita, dia meninggal dulu, kan. Jadi kita kenal, makcik ni meninggal kan, ya Allah, Allahumma ighfir lahu. Jadi kalau ada kesempatan, ustaz pun pergi solat ke jenazah dia, kan. Di situ dapat syafaat tadi, pengampunan. Ini yang kita nak ni, kita nak pengampunan. Sebab apa kita nak dikenali oleh orang-orang yang soleh? Kita nak dikenali oleh mereka yang baik-baik ni, ahli tauhid yang tidak syirik dengan Allah Ta'ala ni. Sebab apa? Ini dia antara sebab dia. Ini adalah antara sebabnya supaya mereka dapat doakan kita, kan, ketika kita meninggal dunia. Ada kawan-kawan rakan yang satu kelas dengan kita, kan. Itu dia. Baik.
Jadi ini penting. Jadi mana kita doakanlah kawan-kawan kita tadi. Kalau tak sempat nak pergi solat jenazah pun, kita boleh doakan di belakang dia daripada jarak jauh. Doa ni daripada jarak mana pun akan sampai lah. Dia ada PJJ ke, jarak jauh ke, jarak dekat ke, kan? Dia akan sampai jugalah. Gitu. Baik. Kita tengok ada yang seterusnya daripada keberkatan keimanan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Daripada Anas juga, Anas bin Malik tadi sebenarnya Abdullah bin Mas'ud kan, Abdullah bin Abbas. Ini Anas bin Malik. Dan sebelum itu juga Anas bin Malik kan radhiyallahu anhu. Katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati," apabila tiba hari kiamat, "majan nasu ba'duhum fi ba'din." Manusia tadi akan berkumpul, kan? Sebahagiannya kepada sebahagian yang lain. Kan? Maja yamuju. Betul tak? Amwaj. Jadi maja ni maksudnya macam berombak, berjalan lah. Berjalan manusia tadi kepada sebahagiannya kepada sebahagian yang lain. Berbincang, bermesyuarat, berkumpul. Fayatuna Adam. Lalu mereka mendatangi Adam. Kita ni semua ni kan akan mendatangi Nabi Adam AS, bapa kita lah. Kan? Datuk kita. Fayaqulun, lalu semua manusia pun berkata, "Isfa' lana ila rabbika." Kan? Berilah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Maksudnya mohonlah doa untuk kami pada Tuhanmu. Minta kepada Tuhanmu. Kan? Fayaqulu, maka kata Adam AS, "Lastu laha." Lastu, bukanlah aku untuknya. Nabi Adam AS, dia sendiri tahu, telah diilhamkan, diwahyukan Allah Ta'ala, dia bukan ahli untuk memberi syafaat. Walaupun dia ini adalah abul bashar. Kan, bapa kepada manusia. Kan, dia lagi alladhi khalaqahu Allah biyadaihi, ya Allah telah ciptakan Adam AS dengan dua tangannya. Ya Allah tiupkan pada Adam dengan ruh ciptaannya. Kan? Itu pun Adam kata lastu laha, sebab tiada izin daripada Allah Ta'ala untuk dia tadi mohon syafaat itu. Bukan hak dia, bukan tugas dia. Walakin alaikum bi Ibrahim, akan tetapi naklah kamu semua pergi kepada Ibrahim. Kamu pergi jumpa lah Ibrahim. Dan dia tak terus keputar kepada Nabi Muhammad SAW, sebab Nabi Muhammad ni yang terakhir. Pergilah step by step. Step by step kan. Fa'innahu, jadi Adam bagi alasan lah kenapa perlu Ibrahim. Adam bagi alasan kenapa perlu Ibrahim. Fa'innahu khalilur rahman. Sebenarnya ada dalam ilmu Nabi Adam AS bahawa Nabi Ibrahim anaknya itu adalah kekasih Allah Ta'ala. Khalilur rahman. Allah Ta'ala jadikan dia sebagai kekasih Allah. Fayatuna Ibrahim, lalu manusia semua pun pergilah menemui Nabi Ibrahim AS. Fayaqulu, dia meminta, mereka ucap perkataan yang sama juga sebagaimana mereka ucapkan kepada Nabi Ibrahim dan sebagaimana yang mereka ucapkan kepada Nabi Adam. Ya Ibrahim, kan? Jadi isfa' lana ila rabbik, mintalah doa untuk kami kepada Tuhanmu, kan? Ala tara ma nahnu fihi, tidakkah kau lihat keadaan kami ini sekarang ni macam mana kan? Isfa' lana ila rabbik, kan? Berilah, mintalah doa kepada Tuhan kau supaya kami dapat syafaat, disegerakan perhitungan dan hisab ni, biarlah ahli syurga masuk neraka, ahli neraka masuk neraka. Begitu. Jadi Nabi Ibrahim AS pun memberi jawapan yang sama sebenarnya telah diberikan oleh Nabi Adam AS. Fayaqulu lastu laha, bukanlah aku ahlinya, bukanlah aku orangnya. Aku tidak diberikan tugas untuk itu. Itu bukan tugasku. Tak, bukan aku untuknya. Kan? Selepas itu Nabi Ibrahim juga bagi cadangan kepada yang selepasnya. Walakin alaikum bi Musa. Akan tetapi kamu semua pergilah jumpa Musa. Fa innahu kalimullah. Sesungguhnya dia adalah hamba yang Allah bercakap dengannya. Kan? Secara direct Allah bercakap dengan dia.
Kan ingat tak dalam surah, sebut dalam berbagai surah kan, yang antara surah Al-Qasas Allah Ta'ala sebut ketika Nabi Musa alaihi salam dia selesaikan tugasnya dengan bapa mertua dia kan. Kan sebelum tu kisah Nabi Musa ni kan, ketika cerita dari awal lah, ketika Firaun dah mula bermimpi lah, betul tak, bunuh kanak-kanak apa semua, sehingga Allah hantar dia sendiri ke istana Firaun, dibesarkan oleh Firaun, sehingga dia tadi berlaku pergaduhan, dipukul satu orang Qibti mati kan, lepas tu dia pukul lagi orang, tak sempat nak pukul lah, di mana dia pun lari kan, sebab ada seorang beritahu dekat dia Firaun dan tentera dia nak bunuh dia kan. Jadi bangsa Qibti nak bunuh dia, dia lari sampailah ke Madian kan, cerita dalam surah Al-Qasas disebutlah, di Madian dibantu dah dua orang wanita tu yang untuk memberi minum kepada ternakan dia, maka dia bantu tolong. Rupanya itu adalah anak perempuan dari Nabi Syuaib, dan akhirnya Nabi Syuaib kahwinkan dia dengan anak perempuan dia. Kemudian dia selesaikanlah perjanjian dia, tugas dia kan, selama beberapa tahun kan, sampai 10 tahun janji dia tadi untuk kata Nabi Syuaib, inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj, bahawa engkau maknanya duduk dengan aku, buat kerja dengan aku kan, selama 8 masa atau 8 tahun macam itulah. Thamaniya hijaj 8 kali haji, macam 8 tahun kot. Lama ni kan. Maksudnya tempoh masa engkau kena kerja dengan aku. Kalau kau nak cukupkan 10 pun boleh jugalah. Jadi Nabi Musa duduk dengan dia, buat kerja tadi sampai habis tempoh janji dia. Nabi Musa pun pergilah, falamma qada Musa al-ajala wasara bi ahlihi anasa min janib at-tur naran qala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabarin aw jadwatin minan nari la'allakum tastalun. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. Kan? Ini cerita dia. Nabi Musa itu kalim Allah. Allah sebut dalam Quran. Bagaimana Allah bercakap dengan Nabi Musa alaihi salam. Kan, ketika falamma qada Musa al-ajala, bila Nabi Musa selesai tugas dia kan, sara bi ahlihi, dia pun keluarlah bawa isteri dia tadi untuk balik tempat dia lah. Kan, anasa min janibit turi, dia melihat, dia mendapati bahawa di sudut sebelah bukit Tursina itu ada cahaya, dia nampak ada cahaya berkelipan, cahaya malam kan. Faqala li ahlihim kuthu, dia kata kepada isteri dia, tunggu di sini, inni anastu nara, aku telah melihat, mendapati ada cahaya api, la'alli atikum minha biqabarin, barangkali aku boleh datangkan kepada kamu dengan berita dia, atau jadwatin minan nar, ataupun secebis sebahagian daripada api, la'allakum tastalun, mudah-mudahan kamu dapat memanaskan tubuh dia dengan api tersebut. Nabi Musa pun pergilah malam tu, tinggal isteri di situ. Falamma ataha, tatkala dia sampai ke tempat cahaya tadi, nudiya, maka Nabi Musa alaihi salam diseru min janibil aymani, daripada sudut sebelah kanan, fil buq'atil mubarakah, di tempat yang diberkati itu. Kan? Nudiya min syatil aymani fil buq'atil mubarakati minasy syajarah, daripada pohon itu, pokok itu, dekat dengan pokok itu, pokok zaitun tadi kan. Allah Ta'ala, ayya Musa, wahai Musa, Allah Ta'ala kata, inni anallahu rabbul alamin, sesungguhnya akulah Tuhan sekalian alam. Terdengar di situ Nabi Musa mendengar suara Allah Ta'ala tadi. Allah bercakap dengan Nabi Musa. Ini Allah cerita dalam Quran kan. Itu juga dalam surah yang lain disebut. Jadi manusia semua pergilah menemui Nabi Musa AS, fayatuna Musa, maka mereka pun mendatangi Nabi Musa AS, fayaqulu, maka Nabi Musa kata, lastu laha, aku bukanlah orangnya, tidaklah aku ni ada hak untuknya, hak untuk memberi syafaat al-uzma, itu syafaat yang terbesar itu dia, supaya didirikan al-mizan. Syafaat untuk didirikan mizan, nak minta didirikan mizan tu berhajat kepada permintaan, berhajat kepada doa tadi. Dan para rasul semua menolak,
tolak. Daripada Nabi Adam, Ibrahim, Musa, kan? Jadi walakin alaikum bi Isa, akan tapi pergilah kamu semua bertemu dengan Isa, pergi jumpa dia. Fa innahu ruhullah. Kenapa? Nabi Musa AS ni digelar sebagai ruhullah, maksud dia yang telah ditiupkan padanya ruh daripada Allah Ta'ala, kan? Sebagaimana Allah Ta'ala tiupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam. Macam mana Allah cipta Adam tanpa bapa, begitulah Allah Ta'ala cipta Nabi Isa alaihissalam tanpa bapa. Tapi Nabi Isa ada ibu. Nabi Adam tak ada ibu. Ibu bapa tak ada. Kan? Jadi orang Kristian ni sembah Nabi Isa alaihissalam, sedangkan Nabi Isa ni ada ibu. Kan? Kalau ikut dari sudut logik, kenapa tak sembah Nabi Adam? Nabi bapa, ibu tak ada, bapa pun tak ada. Jadi begitu. Jadi itulah dia kebodohan mereka menyembah makhluk manusia tadi, kan. Yang Allah Ta'ala suruh dia isahkan Allah Ta'ala, dia tak mahu. Itu dia. Bahkan bagi mereka pula Nabi Isa ni lebih tinggi darjat daripada Tuhan Bapa, kan. Dia boleh keluarkan manusia daripada neraka. Itu yang tekad mereka yang batil lah. Gitu. Jadi dia adalah kalimah Allah dan dia adalah ruh Allah dan kalimahnya. Fayatuna Isa, maka mereka pun mendatangi Nabi Isa alaihi salam. Fayaqulu, maka Nabi Isa pun menjawab, lastu laha, dan itu bukan hak aku, itu bukan tugasku. Walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi dah kamu pergi bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergilah. Fayatuna, maka fayatuni, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, lalu mereka semua mendatangiku. Yani kamu semualah, manusia semua ni mendatangi aku di mahsyar nanti. Fa'aqulu ana laha. Itu dia, barulah Nabi kata, sungguh aku pun kata akulah ahlinya dan itulah hak aku, itulah tugasku. Itulah dia tugasku. Ana laha. Aku baginya maksudnya. Fa'asta'zinu ala rabbi, maka aku mohon keizinan ke atas Tuhanku. Ya. Fayu'zanu li, maka lalu diizinkan kepadaku. Diizinkan kepadaku. Ya. Wa yulhimuni, dan dia yakni Allah Ta'ala mengilhamkan kepadaku mahamida ahmaduhu, akan cara-cara pujian yang aku memujinya. Jadi maknanya cara-cara pujian, kalimah-kalimah pujian yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi SAW waktu itu, tidak Allah Ta'ala wahyukan di dunia ini. Di sana ada cara, ada pujian-pujian yang Allah wahyu kepada Nabi SAW yang tidak Allah wahyukan kepada Nabi di dunia. Di sana ada pujian khas daripada Nabi untuk Allah yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Mahamid ahmaduhu bima la tahduruni al-an, iaitu dengan pujian-pujian yang sekarang ni aku tak tahu. Sekarang ni aku tak tahu, kata Nabi SAW. Fa ahmaduhu bitilkal mahamidi, maka lalu aku memujinya dengan pujian-pujian itu yang diwahyukan kepada aku tadi. Ya? Sebutan-sebutan itu. Wa akhiru lahu sajidan, lalu aku pun rebah sujud kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW sujud. Fayuqalu, lalu dikatakan, ya Muhammad, hai Muhammad, hai Muhammad, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu. Allah kata angkatlah kepalamu. Wa qul tusma'u, dan ucaplah suaramu akan didengar. Wasal tu'tah, dan mintalah kamu akan diberikan. Permintaan kamu akan dimakbulkan. Washfa', berilah syafaat. Tusyaffa', maka engkau akan diberikan kepada engkau kuasa untuk memberi syafaat. Fa'aqulu, maka aku pun berkata, ya Rabbi, ummati, ummati. Aku pun berkata ketika itu, hai Tuhanku, umatku, umatku. Ini. Ya? Fayuqalu intaliq, maka dikatakan kepada siapa? Kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Intaliq, pergilah. Pergilah ke mana? Ke neraka.
فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. Keluarkanlah mereka yang dalam hatinya ada sebesar syairah, biji gandum, dalam hati mereka keimanan itu. Kan? Ada keimanan yang sangat sikit, tapi ada iman. Kata Nabi SAW, fa'antaliqu, maka aku pun pergilah. Kan? Yang pergi macam mana? Nabi masuk neraka ke apa? Wallahu ta'ala alam. Tak tahulah cara macam mana. Fa'af'alu, maka aku pun buat. Thumma a'udu, kemudian aku kembali lagi. Fa'ahmaduhu bitilkal mahamidi, maka aku puji Allah Ta'ala dengan pujian-pujian itu yang Allah ajarku. Wa akhiru lahu sajidan, aku sujud lagi. Fayuqalu, dan maka dikatakan, ya Muhammad, hai Muhammad, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu. Wa qul tusma', dan katakanlah, kataanmu akan didengar. Wasal tu'tah, dan mintalah, kamu pasti akan diberikan permintaanmu. Washfa', dan berilah syafaat. Tusyafa', engkau akan diberi keinginan untuk memberi syafaat. Fa'aqulu, maka aku kata lagi, ya Rabbi, ummati. Aku kata, Tuhan, umatku. Dua kali dah kan? Fayuqalu, lalu dikatakan, intaliq, pergilah. Fa'akhrij man kana fi qalbihi, dan keluarlah mereka yang di dalam hatinya mithqala dzarratin, ada dalam hatinya sebesar zarah, seberat zarah, atau khardalah min iman, daripada keimanan. Fa'antaliqu, maka aku pun pergi. Fa'af'alu, lalu aku pun buatlah macam disuruh lah. Keluarkan mereka yang ada sebesar zarah iman tadi kan. Thumma a'udu, kemudian aku patah balik lagi. Fa'ahmaduhu, maka aku pujinya bitilkal mahabidi, dengan segala pujian yang diajarkan padaku. Wa akhiru lahu sajidan, aku sujud lagi. Fayuqalu, lalu dikatakan padaku, ya Muhammad, hai Muhammad, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu. Wa qul tusma', dan sebutlah, ucapanmu akan didengari. Wasal tu'tah, dan mintalah permintaanmu akan diberikan. Washfa' tu syafa', berilah syafaat, engkau akan diberi keizinan untuk memberi syafaat. Fa'aqulu, maka aku pun berkata, ya Rabbi, ummati. Aku kata lagi, wahai Tuhanku, umatku. 3 kali lah. Ya. Fayuqalu, lalu dikatakan pada Nabi SAW, intaliq, pergilah. Fa'akhrij, maka keluarkanlah. Man kana fi qalbihi, orang yang dalam hatinya adna mithqala habbatin min khardalah. Mana orang yang paling sikit timbangannya, paling ringan timbangannya daripada sebesar biji sawi. Ringan lagi. Min khardalatin, min iman, daripada keimanan. Fa'akhrijhu minan nar, keluarkanlah dia daripada api neraka. Fa'antaliqu, maka aku pun pergi, kata Nabi SAW. Fa'af'alu, maka aku pun buatlah apa yang disuruh tadi. Thumma a'udu rabi'ata, kemudian aku kembali pada kali yang keempat. Fa'ahmaduhu bitilkal mahamidi, aku pun memuji Allah Ta'ala dengan pujian-pujian yang diajarkan itu. Wa akhiru lahu sajidan, aku pun sujud lagi. Fayuqalu ya Muhammad, irfa' ra'saka wa qul tusma' wa sal tu'tah washfa' tushaffa', maka dia ucapkan perkataan yang sama kepada Nabi SAW. Aku kata, ya Rabbi, aku kata, hai Tuhan, i'dzan li, berilah izin kepadaku, fi man qala la ilaha illallah. Okay? Izinkanlah aku kan untuk memberi syafaat kepada setiap mereka yang telah mengucapkan la ilaha illallah tadi. Qala, kata Allah Ta'ala, laisa dhalika laka, demikian itu bukan untukmu, kata Allah. Walakin, akan tetapi, wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati, demi keperkasaanku, Allah kata,
dan demi kemuliaanku dan demi kebesaranku, demi keagunganku, Allah kata, la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya aku pasti akan keluarkan daripada neraka itu mereka yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ini dengan penuh yakinlah. Itu dia contoh dia. Wa an Abi Hurairah, ini contoh keberkatan dari iman kan, sebab keberkatan iman. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW sabdanya, qala, kata Nabi, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Kata Nabi SAW, manusia yang paling bahagia dengan mendapat syafaatku pada hari kiamat nanti adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dengan seikhlas hati, dengan hati yang ikhlas kan, daripada hatinya ataupun daripada dirinya. Gitu. Baik. Lagi seterusnya, min barakatil iman, daripada keberkatan keimanan, at-tamkin fil ard, ketetapan, keteguhan di atas muka bumi, kedudukan yang stabil di atas muka bumi, maknanya digeruni oleh musuh dan bahagia, kan? Lagi apa? Maknanya tidak celaka, tidak sengsara. Tamkin fil ard, maksudnya keteguhan di atas muka bumi, tak dapat digoyah, tak dapat dijatuhkan oleh musuh-musuh dia, musuh Islam tadilah. Jadi ini daripada keberkatan keimanan. Sebagaimana generasi para sahabat radhiyallahu anhum kan, adalah golongan atau generasi yang beriman kepada Allah dengan sebenar keimanan. Baik, di sini musannif hafizahullah taala memetik firman Allah taala dalam surah An-Nur ayat 55, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد الله الذين آمنوا منكم, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu, wa amilus salihat, dan mereka yang beramal saleh, beriman dan beramal saleh. Mesti ada iman, mesti ada amal saleh. Kalau iman tanpa amal saleh itu dakwaan yang kosong lah. Betul. Apa mereka dapat? Janji Allah, Allah akan lantik mereka sebagai penjaga, pengganti di muka bumi. Penjaga, pengganti di muka bumi, kan? Yang akan memerintah di atas muka bumi. Kama istakhlafa alladhina min qablihim, sebagaimana Allah telah lantik orang-orang yang sebelum mereka sebagai pemerintah di muka bumi. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dan Allah Ta'ala akan tetap, dan pasti Allah akan tetapkan untuk mereka dinahum, agama mereka, alladhi irtada lahum, yang Allah Ta'ala redha untuk agama, untuk mereka agama itu agama Islam. Wala yubaddilannahum, dan Allah akan gantikan untuk mereka daripada selepas ketakutan mereka, ba'di khaufihim amnan, akan keamanan. Kebimbangan Allah gantikan dengan keamanan. Ya'budunani, mereka beribadah hanya kepadaku, la yusyriku bi syai'an, dan mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Wa man kafara, dan barang siapa yang kafir ba'da zalika, selepas demikian itu, kan? Selepas ni dia jadi kafir, faulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik, yang celaka, yang binasa tadilah. Ya.
Jadi ayat ni. Ini keberkatan keimanan tamkin fil ard, ketetapan dan keteguhan di atas muka bumi. Gitu. Tak boleh siapa yang nak hancurkan mereka ataupun nak kalahkan mereka. Baik, kata Syekh di sini hafizahullah taala, wa tatajalla hadhihi surah. Gambaran yang Allah Taala sebutkan dalam Quran ini dijelaskan lagi dengan lebih terang, lebih jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu qala, bersabda, sami'tum, kamu telah mendengar, kamu semua telah mendengar, bimadinatin, dengan satu bandar, janibun minha, yang mana bandar itu, janibun minha, kan, satu sudut, sebahagian daripada bandar itu, negeri itu, fil barri, di daratan, kan, wa janibun minha, dan satu bahagian daripada negeri itu, fil bahri, dalam laut, separuh di atas air dan separuh di atas darah kota itu. Nabi tanya, kamu dengar tak? Pernah dengar tak bandar itu? Negeri itu satu bahagian di atas air dan sebahagian lagi di atas daratan. Qalu na'am. Dia berkata, ya. Para sahabat berkata, na'am, ya, kami pernah dengar. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sahabat kata, ya, kami pernah dengar. Kamu tahulah. Nabi kata, la taqumu sa'atu, tidak akan berlakunya kiamat. Kehancuran alamnya tidak akan berlaku. Hatta yaghzuwaha 70,000 min Bani Ishaq. Sehingga ia akan diserang. Tidak akan berlaku kiamat sehingga Konstantinopel itu akan diserang ataupun berlaku peperangan. Kan? Oleh 70,000 orang daripada keturunan Nabi Ishaq bin Ibrahim. Nabi Ishaq bin Ibrahim. Mana daripada bangsa keturunan Nabi Ishaq sebelah Yaqub, kan? Daripada keturunan Yaqub tu lah seterusnya, kan, daripada Ishaq, daripada Bani Ishaq ni, daripada keturunan Bani Ishaq, anak-anak Nabi Ishaq alaihi salam, kan. Itulah. Baik. Kita bukan sebut Yahudi, kan, kita sebut keturunan Bani Ishaq, mungkin orang kulit putih ke mereka ke, Allah Taala alam lah. Gitu. Fa'idha ja'uha, apabila mereka datang ke tembok itu, ini dipanggil orang Muslim, 70,000 ni orang-orang Islam daripada keturunan Nabi Ishaq alaihissalam. Mereka turun di situ, falam yuqatilu bisilahin, mereka tidak berperang dengan menggunakan senjata, mereka tak guna senjata pun. Wala yarmu bisahmi, dan mereka tidak guna panah pun, pedang pun tak guna, panah pun tak guna. Okey. Qalu la ilaha illallah wallahu akbar. Mereka hanya ucapkan perkataan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. Wallahu akbar, dan Allah Maha Besar. Fayasqutu ahadu janibaiha, maka gugurlah satu bahagian daripada tembok itu. Jatuh ataupun gugurlah, jatuhlah, rebahlah satu sudut daripada tembok itu. Qala Thawrun, berkatalah Thawr, perawi dia kata, la a'lamuhu, aku tidak mengetahuinya. Riwayat ini illa qala, melainkan Nabi SAW menyebut alladhi fil bahri, maksudnya yang dalam laut juga runtuh. Gitu. Thumma yaqulu as-saniyata, kemudian mereka, ini kaum umat muslimin daripada keturunan Bani Ishaq, menyebut la ilaha illallah wallahu akbar. Pada kali yang kedua, fayasqutu ahadu janibaiha, maka jatuh pula kali satu bahagian lagi, kan, yang di darat tadi, yang di laut tadi hancur, yang di darat pun hancur juga, jatuh, kan. Begitu, tak payah pakai atom, tak payah pakai nuklear, tak payah pakai peluru pandu, tak payah. Runtuh macam tu tembok dah. Okey. Kali kedua. Thumma yaqulu salisata, kemudian bersebut kali yang ketiga pula, la ilaha illallah wallahu akbar. Fayufraju lahum, maka dibukalah jalan bagi mereka untuk memasuki kota itu.
fayadkhuluha, lalu mereka memasuki ke dalam kota itu, fayaghnamu lalu mereka pun mengumpulkan harta rampasan perang tadi. Fabainama hum yaqtasimun al-maghanim, dan ketika mereka sedang membahagi-bahagikan harta rampasan perang, iz ja'ahumus sarikhu, tiba-tiba mereka terdengar suara yang memanggil, yang menjerkah, suara besar. Faqala, suara tadi kata apa? Inna ad-dajjala qad kharaja, kan, sungguhnya dajjal telah pun keluar. Bila dia dengar macam tu aja, fayatrukuna kulla syai'in, dia tinggal habis semua harta rampasan tadi, kelang kabut. Yarji'un, dan mereka pun kembali ke rumah mereka nak tengok dajjal aku datang mari hasut keluarga mereka tadi kan. Gitu. Baik. Ini cerita. Ini daripada keberkatan keimanan, kan? Keteguhan di atas muka bumi dengan sebab tauhid, ya, la ilaha illallah tadi. Sebab ucapan la ilaha illallah tadi maknanya dia sekali dengan hati. Maksudnya sekali dengan amalan anggota badan dan sekali dengan keimanan dalam hati. Sebutan la ilaha illallah bukan sebut secara hambar tawar macam tu saja, tak. Dia sebut macam jadi satu suplemen besar dalam jiwa, suplemen besar dalam jiwa yang akan meneguhkan kedudukan kita di atas muka bumi, akan mendatangkan kekuatan dan ketetapan di atas muka bumi. Sekarang kita sebut la ilaha illallah, kita rasa apa? Bisa, tak apa pun. Kita mana penjiwaan dia tadi. Nak menjiwai kalimah la ilaha illallah ini berhajat kepada ilmu yaqin, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kenal. Sebab tu pentingnya ilmu akidah. Kelas akidah ni kena belajar, kena ikut. Ya. Aku dah beriman dah, tak ikut kelas akidah, tak payah. Kena ikut, kena belajar. Supaya apa? Dia itu akan menambahkan, menaikkan keimanan kita, tauhid kita kepada Allah Taala. Kan, jadi kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai duk lena ayat sebut la ilallah tu. Bukan ada penghayatan pun. Tak ada apa penghayatan, sebut la ilallah, la ilallah. Apa nak dia? Tidak Tuhan selain Allah, ataupun tidak yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Maksud sebut Allah. Itu je. Tak lebih pada tu. Dia tak jadi magnet, dia tak jadi suplemen. Dia tak jadi kekuatan. Macam mana nak buat kekuatan tu? Pertamanya kena ada taufik daripada Allah Ta'ala lah, itu yang pertamanya. Yang keduanya kita kena ikhtiar, usaha dengan belajar dan menuntut ilmu untuk menghasilkan suplemen yang besar ini. Bukan nuklear yang besar. Sekarang ni antara negara takut berlaku peperangan kan, sebab masing-masing ada nuklear. Jadi nuklear tu sebenarnya dia jadi apa? Penahan daripada peperangan sekarang ni. Kewujudan nuklear tu di antara negara-negara tadi maknanya dia menjadi penahan daripada berlakunya perang besar. Perang dunia ketiga ni kan. Gitu. Jadi kau ni ada nuklear, kau ni pun ada nuklear juga. Sebab tu kita kata apa? Yang menang jadi abu, yang kalah jadi arang. Kamu nak pilih yang mana? Pilih jadi arang. Arang pun mati juga. Hancur juga. Gitu contohnya kan. Baik. Itulah dia kebesaran kalimah tauhid, yang kalau kita menyebutnya, kita menyebut dengan dalam keadaan kita tadi menjiwainya, mentadabburinya, menghayatinya, melaksanakannya, mengamalkannya, segala tuntutan-tuntutan dia, gigi-gigi yang dituntut dalam kalimah la ilaha illallah itu. Sebab itu ditanya kepada Wahab bin Munabbih tentang kalimah la ilaha illallah ni macam mana pintu kunci syurga kan? Yalah kunci, tapi kena ada gigi. Kalau kamu diberi kunci tanpa gigi, macam mana kamu nak buka pintu syurga? Dia mesti ada gigi. Daripada gigi dia itu dengan menunaikan segala hak-hak dan tuntutan la ilaha illallah tadi, baru kita akan jadi orang yang terbaik lah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ceritanya kan. Qala al-qadhi, berkatalah al-qadhi dan qadhiyat rahimahullah ta'ala. Itulah dia maknanya apa yang kita dapat bacakan pada pagi ini daripada kitab ni bagus insya-Allah kan, Mafatihul Barakat wal Khairat ni. Segala kunci keberkatan dan kebaikan. Dia tak ada terjemahan. Saya yang terjemahkan lisan di sini. Siapa yang rajin nak tulis, terjemah, tulislah apa yang saya cakap ni. Type semula apa yang saya cakap tadi. Lepas tu syarat kena bagi dekat saya tengoklah. Lagi mana tahu cakap apa yang cerita saya tak cakap. Itu benda yang luar tajuk masuk dalam tu kan. Jadi siapa rajin tulislah. Lepas tu kita boleh jadikan dia sebagai terjemahan. Begitu. Kalau saya tak sempat. Itulah dia, kita ni kan manusia ni masa sentiasa mencemburui kita lah.
apapun, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita, menjaga kita, dan terutamanya pada bulan yang mulia ini Allah jadikan kita ni daripada mutaqa minan nar, orang-orang yang Allah merdekakan daripada api neraka pada malam-malam Ramadan ni. Ya amin ya rabbal alamin. Itulah dia untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi lah. Kalau diizinkan Allah Ta'ala minggu yang selepas ni, saya ingat lepas raya kot, tak tahulah. Tengah jadual. Ya kan? Jadi apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah silap tu kesilapan saya dan kejahatan syaitan. Kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia salah. Jadi aku saya sudahi dengan itulah dia. Dan aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.